اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Yang berbahagia lagi dikasihi ashabul fadilah, tuan-tuan imam serta para pegawai dan ahli-ahli jawatan kuasa Masjid Al-Bukhari. Ashabul fadilah, tuan-tuan guru, para alim ulama, datuk-datuk, datin-datin, seterusnya yang saya raihkan, saya kasihi, tuan-tuan, puan-puan, bapa-bapa, ibu-ibu, saudara-saudara, saudari-saudari, serta adik-adik, juga anak-anak rahimakumullah. Marilah di malam hari yang penuh dengan keberkatan ini, sama-sama kita panjatkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah kurnianya Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita untuk bertemu di dalam rumahnya dalam rangka mengabdikan diri kepada Allah, menyahut panggilannya. Kita yang berada dalam masjid malam ini ialah tetamu-tetamu Allah yang telah menyahut seruan dan panggilan Allah. Bila Allah panggil kita, masa muazzin mengumandangkan azan, hayya 'alas salat, marilah mendirikan salat. Hayya 'alas salat, dua kali muazzin seru, marilah mendirikan salat. Seruan siapa tu? Seruan yang Allah perintahkan, lalu disebut oleh para muazzin di seluruh dunia. Maka kita adalah hamba-hamba Allah yang telah dipanggil dan telah dijemput. Maka alhamdulillah, kita yang sudah berada di dalam Masjid Al-Bukhari pada malam ini menjadi tetamu-tetamu kehormat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Justru itu saya berpesan kepada diri saya dan kepada silang hadirin muslimin muslimat sekalian, supaya tidak lupa untuk sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dianugerahkan dengan sifat istiqamah, konsisten, selalu berulang alik ke rumahnya, insya-Allah. Doa satu perkara yang amat penting. Justru itulah di sana ulama berkata, janganlah kamu lupa untuk berdoa kepada Allah pada hari ini, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lupa untuk membangunkanmu pada pagi ini. Saya ulang balik, tuan-tuan tulis elok-elok, tak tulis dia lupa. Kalau tulis, sekejap lagi boleh share dengan anak-anak kita yang mungkin sedang berada di Putrajaya. Boleh share dengan anak-anak kita yang mungkin sekarang sedang belajar di Ukraine, ambil bidang perubatan. Mungkin kawan kita yang sedang berada di
Kuala Lumpur, share maklumat ilmu pada malam ini insya-Allah. Jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, kerana Allah Subhanahu wa taala tidak lupa untuk membangunkanmu pada pagi ini. Alhamdulillah, pagi tadi jam 5 ataupun 5:30 pagi, Allah Subhanahu wa taala telah membangunkan kita daripada atas katil kita, daripada tempat tidur kita, pi bilik ayam, basuh muka, gosok gigi, mandi, ambil wuduk, sembahyang subuh, sampai malam ni dapat berkumpul pula di dalam rumah Allah ini. Alhamdulillah. Jadi jangan lupa apa? Jangan lupa untuk berdoa kepada Allah pada hari ini, karena Allah tidak lupa untuk membangunkanmu pada pagi ini. Itu sebagai muqaddimah. Setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah karena diberikan peluang untuk bertemu. Dan saya mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan jazakumullahu khairan katsira kepada seluruh pihak pengurusan Masjid Al-Bukhari di Pulau Pinang ini yang telah memberi laluan dan kepercayaan untuk menjemput saya berkongsi ilmu pada malam ini. Di dalam perkongsian pada malam ini, saya ingin mengajak tuan-tuan bersama saya membaca sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca ramai-ramai, ikut saya, pastikan dengan nada suara yang jelas, tanda kata kita main mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. An Maimunata maula an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat qultu ya Rasulullah aftina fi baitil maqdis qala ardul mahsyar wal mansyar u'tuhu fasallu fihi fa inna salatan fihi ka alfi salatin fi ghairihi. Qultu ara'aita in lam astati' an atahammala ilaihi. Qala fatuhdi lahu zaitan yusraju fihi faman fa'ala dhalika fahuwa kaman atahu. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kama qala. Kita baca atas ni hadis an, daripada siapa hadis ni? An Maimunata, daripada Maimunah. Orang dulu-dulu nama Maimunah. Orang dah ada tak nama Maimunah, Ustaz? Ada. Maimunah. Siapa dia Maimunah ni? Maulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Rupanya
Di antara isteri-isteri Nabi kita ada yang bernama Maimunah. Maimunah bila jadi isteri Nabi, maka ia digelar sebagai Ummul Mukminin, ibu bagi seluruh orang-orang yang beriman. Setiap orang isteri Nabi digelar sebagai Ummul Mukminin. Ummul Mukminin Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Ummul Mukminin Aisyah binti Abi Bakr radhiyallahu anhuma. Jadi Ummul Mukminin. Daripada Maimunah Maulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat, ia telah berkata. Nak ambil iktibar apa pengajaran daripada hadis tadi. Maimunah berkata kat Nabi, dia kata apa? Qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, iftina ataupun aftina fi Baitul Maqdis, berilah fatwa kepada kami tentang Baitul Maqdis. Apa dia Baitul Maqdis? Tentang Masjidil Aqsa di Palestin. Dia tanya Nabi, minta fatwa, wahai Rasulullah, tolong beri fatwa kepada kami tentang Baitul Maqdis, yakni tentang Masjidil Aqsa. Qala, Nabi menjawab, ardul mahsyar wal mansyar. Masjidil Aqsa ataupun Baitul Maqdis itu ialah terletak di bumi, tempat mahsyar. Apa dia mahsyar? Tempat perhimpunan ramai umat manusia. Macam kita ni mati esok, lepas kiamat, tiupan sangkakala yang kedua, seluruh umat manusia semenjak Nabi Allah Adam alaihi salam sampai manusia yang terakhir di alam dunia ini akan dibangkitkan kembali daripada alam kubur mereka. Seluruh manusia akan dikumpul di mana? Padang mahsyar. Maka Nabi kata, Masjidil Aqsa ataupun Baitul Maqdis, ardul mahsyar, bumi di mana tempat ramai manusia berkumpul. Sambung dia, wal mansyar, dan tempat ramai manusia mati. Dan tempat ramai manusia mati. Semenjak 7 Oktober lalu, apabila berlakunya peperangan di antara Hamas, gerakan Islam, dan Mujahidin Islam Palestin bertempur dengan tentera-tentera Zionis Israel, statistik mencatatkan umat manusia di Palestin yang mati terkorban menjangkau lebih daripada 11,000 orang sampai petang tadi. Ramai tak? Ardul mahsyar wal mansyar, bumi tempat manusia berkumpul dan bumi tempat ramai manusia mati. Lepas ni semua tentera-tentera Zionis Israel akan berkumpul di Palestin. Akhirnya Palestin akan menjadi kubur orang-orang Yahudi, insya-Allah. Takbir. Orang Islam kena ada semangat berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada perjuangan Islam di bumi Palestin, insya-Allah. Jadi tempat ramai orang berkumpul, tempat ramai orang mati. Lalu Nabi kata, fa'tuhu, maka datanglah oleh kamu ke Baitul Maqdis.
Orang yang belajar bahasa Arab, kalau dia dengar perkataan fa'tuhu, dia faham perkataan itu didatangkan dalam sirah fi'lul amri, fi'l amar, yang merupakan perintah, yang merupakan suruh. Allah perintah dan Allah suruh melalui lisan Rasulullah SAW, suruh umatnya termasuk kita yang berada di qaryah Masjid Al-Bukhari di Pulau Pinang ni, suruh kita pergi ke sana. Fa'tuhu, maka datangilah oleh kamu ke Masjidil Aqsa. Pi buat apa? Masalah dia, persoalan dia, Nabi suruh pi buat apa? Fasallu fihi, pergi sana, semahyanglah di dalamnya. Pi buat apa? Nabi suruh pi buat apa? Pi semayang. Fasallu fihi, sebab apa? Sebab semayang di Masjidil Aqsa Baitul Maqdis mempunyai fadilat yang amat besar. Apa dia fadilat dia? Fa inna salatan fihi ka alfi salatin fi ghairi. Masya Allah. Sebab Nabi perintah umatnya pergi semayang dalam Baitul Maqdis ataupun di Masjid Aqsa di Palestin. Sebab apa? Fa inna salatan fihi, kerana satu semayang di dalam Masjidil Aqsa ka alfi salatin fi ghairi, ganjaran pahala dia seumpama kita semayang 1000 semayang di masjid-masjid yang lain. Masya Allah. Itu dia bagi apa? Fadilat, kelebihan, keutamaan semahyang di dalam Masjidil Aqsa Baitul Maqdis di Palestin. Contoh, tadi kita semayang maghrib di masjid kita. Orang yang berpeluang semayang maghrib di Masjidil Aqsa tadi, satu waktu menyamai kita yang semayang di dalam Masjid Al-Bukhari, semayang maghrib 1000 waktu. Maknanya 1000 hari kita kena ulang alik main semayang maghrib berjemaah dalam Masjid Al-Bukhari ini, baru sama dengan orang semayang satu waktu maghrib di Masjid Al-Aqsa. Itu dia punya fadilat, kelebihan, keutamaan sembahyang di dalam Masjidil Aqsa. Hadis tu tak habis dekat tu. Maimunah Ummul Mukminin radhiyallahu anha tanya Nabi lagi. Dia tanya apa dah? Dia tanya tu mewakili seluruh umat. Dia tanya untuk kita sama. Dia kata apa? Ara'aita illam astati' an atahammala ilaihi, wahai Rasulullah, apakah pandanganmu? Wahai Rasulullah, apakah pendapatmu? Illam astati' an atahammala ilaihi, sekiranya aku tidak mampu untuk berangkat pergi semayang di Masjidil Aqsa di Palestin, aku nak pergi selalu tak boleh. Sebab dia, sebab jauh. Dia tanya di mana? Di Madinah. Madinah dengan Palestin pun jauh dah, apatah lagi orang di Masjid Al-Bukhari di Pulau Pinang dengan Palestin lagi jauh. Masya Allah. Ummul Mukminin tolong tanya untuk kita, ara'aita illam astati' an atahammala ilaihi, wahai Rasulullah, apa pendapat, apa pandanganmu kalau aku tak mampu nak berangkat selalu untuk mendirikan salat di dalam Baitul Maqdis di Masjidil Aqsa di Palestin, aku nak buat macam mana? Soalan itu dijawab oleh Nabi SAW. Jawapan ini amat penting untuk kita ambil pengetahuan pada malam ini.
Nabi kata apa? Fatuh di lahu zaitan. Saya ulang. Apa dia? Saya ulang. Ada faham? Saya ulang. Saya ulang. Fatuh di lahu zaitan. Kalau kamu tak mampu nak berangkat, nak berulang alik di semayang di sana sebab terlalu jauh, lebih-lebih lagi dalam suasana, situasi ataupun kondisi sekarang ini, keadaan perang selalu, maka engkau kirimkanlah hadiah. Hadiah apa? Zaitan, yang merupakan minyak. Zait mana apa? Minyak. Nak hantar minyak api buat apa? Yusraju fihi, untuk digunakan minyak yang kamu kirim sebagai hadiah itu untuk dinyalakan lampu-lampu dan pelita-pelita untuk menerangi dan menyinari Masjidil Aqsa ataupun Baitul Maqdis. Masya Allah. Nabi suruh kita hantar hadiah. Hadiah apa? Zaitan. Zait makna minyak. Hantar minyak. Hantar minyak nak buat apa? Yusraju fihi, untuk dinyalakan lampu untuk menyinari dan menerangi Masjid Al-Aqsa Baitul Maqdis. Sambung sikit lagi. Faman fa'ala dhalika, barang siapa yang buat sedemikian, yakni yang kirim bantuan minyak untuk nak menyalakan, untuk menerangi, untuk menyinari Masjidil Aqsa di Palestin, Masya Allah, fahuwa kaman atahu, seolah-olah orang itu telah datang ke Baitul Maqdis dan mendirikan solat di dalamnya. Alhamdulillah. Daripada hadis ini dapatlah kita mengambil pengajaran dan hukum bahawa masjid hendaklah sentiasa selalu diterangi. Masjid kena selalu apa? Kena selalu terang, kena selalu pasang lampu. Kena selalu pasang lampu. Siapa yang nak membiayai bil elektrik? Anak Korea. Tengah masjid di Palestin pun Nabi suruh hantar minyak pergi bagi menyala masjid sana. Apatah lagi kita yang berada di dalam qaryah Masjid Al-Bukhari, selaku anak-anak qaryah di sini, anda semua termasuk saya bertanggungjawab untuk membiayai kos untuk bayar bil elektrik untuk TNB. Untuk apa? Untuk menyalakan, untuk menerangkan, bahkan untuk menyinarkan setiap ruang dalam dan luar Masjid Al-Bukhari. InsyaAllah. Jadi pihak jawatan kuasa masjid kalau boleh kena ambil inisiatif buat satu tabung besar, lekat di dinding tu, buh sekeru besar, TNB, supaya orang hak mai semayang dia masukkan sumbangan dia untuk bayar bil elektrik tiap-tiap bulan. Hak tadi ini nak ajak kita fikir, kalau minyak pun Nabi suruh kita hantar nak nyalakan lampu di Masjid Al-Aqsa, bagaimana keadaan sekarang, suasana, situasi yang dihadapi oleh Masjid Al-Aqsa. Masjid Aqsa dikuasai oleh Zionis. Masjid Aqsa dikuasai oleh Yahudi, yang mana mereka berusaha sedaya upaya untuk meratakan dan meruntuhkan bangunan Masjid Aqsa itu, untuk mereka bangunkan Haikal Sulaiman,
yang akan jadikan kuil untuk rumah ibadat orang-orang Yahudi. Bermakna dalam suasana sekarang ini bukan takat kita kena hantar minyak saja, bahkan seterusnya sekiranya kita mampu, kita kena hantar senjata. Kalau kita mampu, kita kena hantar kereta perisai. Kalau kita mampu, kita kena hantar peluru berpandu. Kalau kita mampu, kita kena hantar kereta kebal. Untuk siapa? Untuk mujahidin Islam, untuk Hamas dan untuk Brigade Al-Qassam yang kini sedang berada di barisan hadapan untuk mempertahankan Masjidil Aqsa, mempertahankan Palestin daripada diruntuh dan terus dijajah oleh orang-orang Zionis Yahudi. Kalau kita mampu hantar apa tadi? Hantar kereta kebal. Agak-agak mampu dah hantar kereta kebal sebiji. Kereta kebal sebiji berapa? Kereta kebal hak yang paling canggih, paling sophisticated, paling ampuh, dewasa sekarang ini ialah yang dikeluarkan oleh Perancis. Harga dia sebiji 44 juta RM. Agak-agak berapa biji kita mampu hantar? Balik lagi Google, kakak-kakak belakang sana, abang-abang, saudara-saudara, adik-adik, semua pakai ada handphone canggih-canggih. Google tengok, nak tahu harga sebiji kereta kebal. Hak yang paling mahal di dunia sekarang ini ialah produk Perancis. Harga dia 44 juta RM. Hak murah sikit Korea Selatan tu pun 32 juta. Hak nombor 2 produk US Amerika, harga dia 34 juta. Hamas tak ada, Brigade Al-Qassam tak ada, Yahudi ada. Tetapi alhamdulillah, berkat doa qunut nazilah, antaranya doa qunut nazilah yang dibaca oleh Al-Fadhil Tuan Imam lepas sembahyang maghrib tadi, yang semua sidang jamaah, ibu-ibu, bapa-bapa muslim, amin doa yang dia baca. Berkat doa qunut nazilah di seantero dunia yang diaminkan oleh seluruh umat Islam, tentera-tentera mujahidin Hamas, Brigade Al-Qassam, dalam tempoh masa 7 Oktober sampai petang semalam mencatatkan bahawa sebanyak 136 kereta-kereta kebal milik Zionis Israel yang datang untuk menyerang daripada darat telah berjaya dimusnahkan oleh mujahidin Islam di sana. Takbir. Oba 136 buah kereta kebal. Sebiji harga berapa? 30 hingga 40 juta sebiji. 136 biji telah berjaya diletupkan oleh Brigade Al-Qassam di dalam siri serangan-serangan yang dilakukan di daratan. Perkembangan terkini berlaku di Tel Aviv. Dikatakan lebih daripada 70% daripada keseluruhan rakyat Israel menunjukkan sikap penentangan mereka terhadap Perdana Menteri mereka Benjamin Netanyahu. Mereka menuntut supaya dia meletak jawatan dan menuntut supaya negara Israel, negara haram itu, melakukan genjatan senjata untuk memberhentikan perang berdepan dengan tentera-tentera mujahidin Islam di Palestin. Alhamdulillah. Dalam hadis tadi Nabi suruh kita buat apa?
hantar minyak. Zaman dah orang tak pakai minyak dah. Yahudi pula sekat bekalan elektrik. Yahudi pula sekat bekalan air. Yahudi pula sekat bekalan makanan. Yahudi pula sekat bekalan ubat-ubatan. Masya Allah. Ada lagi 3 minit nak masuk waktu Isya. Saya nak mohon izin dan kebenaran daripada pihak masjid supaya saya nak teruskan lagi 5 minit hingga 10 minit tanpa berhenti. Masuk waktu pun kita terus. Lepas saya berhenti sekali lagi baru azan. InsyaAllah. Tidak bila dia terberhenti tengah duk rancak ni, dia hilang. Idea pun hilang, semua hilang. Jadi kita terus. Sebab suasana apa? Suasana perang. Suasana perang. Jadi kita kena tengok suasana sama. Okey, sekali kita azan. Masya Allah. Jadi kita umat Islam di sini kena berdoa banyak-banyak. Pasal apa? Kita tak mampu nak pergi Palestin. Kalau kita pergi pun tak tahu nak buat apa. Kita iring perjuangan mujahid Islam di Palestin dengan iringan doa. Dengan iringan doa. Tak mampu nak buat apa. Moga-moga doa kita lah yang akan menjadi sebab musabab datangnya bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk memenangkan Islam di sana. Ingatlah wahai bapa-bapa. Ingatlah wahai ibu-ibuku. Ingatlah wahai abang-abang, saudara-saudara, adik-adik dan anak-anakku di Pulau Pinang sekalian. Umat Islam di Palestin semenjak 1948 dulu sampai sekarang sudah 75 tahun telah mengorbankan segala-galanya. Mereka lah umat Islam di Palestin lah, orang-orang Arab Palestin lah yang menjadi wakil umat Islam di dunia. Umat Islam di dunia ada banyak mana? Ada 2 bilion. Daripada jumlah keseluruhan manusia yang hidup di dunia ni 7 bilion, 2 bilion orang Islam. Maka umat Islam di Palestin lah merupakan wakil umat Islam. 2 bilion yang ada bertaburan di seluruh dunia ini. Mereka lah wakil kita yang sedang berjuang, yang sedang berjihad, yang sedang mempertahankan Masjidil Aqsa daripada diruntuh dan dirobohkan oleh musuh-musuh Allah. Besarnya pengorbanan mereka wahai bapak-bapakku. Besarnya pengorbanan mereka wahai ibu-ibuku di belakang sana. 75 tahun. Statistik mencatatkan bahawa lebih daripada 100,000 nyawa umat Islam telah terkorban akibat kezaliman dan kekejaman Zionis di sana. Masya Allah. Namun demikian, masih ada lagi orang Islam di negara-negara umat Islam tidak mahu mengambil peduli, tidak mahu mengambil tahu tentang apa yang sedang dialami, apa yang sedang dilakukan oleh saudara-saudara seagama mereka di Palestin. Justru itu pada malam ini saya ingin memperingatkan kepada diri saya dan kepada seluruh hadirin hadirat yang datang dan kepada seluruh umat Islam yang sedang menyaksikan rakaman kuliah di Masjid Al-Bukhari Pulau Pinang pada malam ini dengan sebuah hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, "Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum." Barang siapa, yakni sesiapa sahaja orang yang belajar bahasa Arab, perkataan man, mim nun man, barang siapa lafaz yang umum,
Barang siapa, tak kira siapa saja di kalangan orang Islam, yang lam yahtamma bi amril muslimin, yang tidak mahu mengambil berat, yang tidak mahu mengambil peduli, yang tidak ada kepedulian tentang apa yang dialami oleh orang Islam yang lain, falaysa minhum, maka mereka itu bukan tergolong dari perkalangan orang-orang Islam. Itu peringatan siapa? Peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru itulah di malam hari yang mulia ini, perkongsian ilmu yang telah saya lakukan, walaupun tak lama mana dalam sempadan masa 30-40 minit, jadilah ia sebagai satu perkongsian yang boleh mendatangkan munafaat untuk menyadarkan seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena pepatah mengatakan life is more beautiful when we share. Life is more beautiful when we share. Kehidupan ini akan bertambah indah bila kita berkongsi. Kehidupan ini akan bertambah harmoni. Kehidupan ini akan bertambah ceria. Kehidupan ini akan bertambah bahagia bila kita berkongsi. Orang-orang kaya yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan nikmat kekayaan harta, uang, ringgit dan segala-galanya, mereka berkongsi nikmat kekayaan mereka dengan membina sebuah masjid yang indah permai seperti ini, yang berharga hampir 10 juta ringgit. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan lagi kekayaan harta dunia untuk diinfakkan pada jalan-jalan kebaikan. Amin ya rabbal. Insyaallah. Life is more beautiful when we share. Kehidupan akan bertambah indah bila kita berkongsi. Orang kaya kongsi harta kekayaan untuk membantu al-fuqara wal masakin. Orang tua-tua, senior-senior yang banyak pengalaman, berkongsi pengalaman hidup, berkongsi pengalaman kerja, berkongsi pengalaman-pengalaman yang ada, untuk memberikan perkongsian pengalaman mereka untuk membantu golongan muda yang sedang naik, sedang membangun. Maka orang muda rasa seronok, orang muda rasa bahagia. Orang tua yang banyak pengalaman, yang mencurahkan pengalaman untuk orang muda pun rasa seronok memberikan pengalaman mereka, mencurahkan pengalaman mereka, mengorbankan pengalaman mereka untuk orang muda. Orang muda seronok sebab dapat pengalaman yang dicurahkan oleh orang tua-tua. Maka perkongsian yang paling berharga, perkongsian yang paling bermakna, perkongsian yang paling bernilai, perkongsian yang paling membahagiakan Anda ialah perkongsian ilmu. Karena orang-orang yang cintakan ilmu seperti tuan-tuan dan sidang hadirin sekalian, bila dapat input baru, maklumat baru yang dapat dikongsikan dengan orang lain, yang dapat dibabit, yang dapat dicatat, yang dapat ditulis, yang dapat dinot untuk dikongsi dengan anak-anak dan saudara-saudara mereka, akan rasa lebih berbangga, akan rasa lebih berbahagia, akan rasa lebih seronok, akan rasa lebih harmoni. Karena apa? Life is more beautiful when we share. Kehidupan bertambah indah, bahagia dan harmoni bila kita berkongsi. Moga-moga perkongsian ilmu yang sedikit pada malam ini ada kebaikannya untuk kita semua dalam menerusi dan meneliti saki-baki kehidupan kita di atas muka bumi, buat persiapan untuk balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di hari
mati kita nanti insya-Allah. Ibu-ibu dan bapak-bapakku, saudara-saudaraku, abang-abang dan adik-adik serta anak-anakku sekalian, sebagai tanda kebersamaan kita, sebagai tanda solidariti kita umat Islam, saya selaku pengasas Ma'had Al-Da'wah Al-Islamiyah di Tasikilugor, seberang Perai Utara Pulau Pinang, telah mengambil inisiatif mencetak kalender special edition untuk kita menunjukkan solidariti kita, kebersamaan kita, sokongan kita untuk umat Islam Palestin. Maka tuan-tuan puan-puan sekalian bolehlah mendapat kalender-kalender tersebut yang terdapat di luar sana dan di belakang sana. Ambil berapa keping nak ambil, silakan. Niat nak bagi hadiah dekat mak mentua, niat nak bagi hadiah dekat pengarah di tempat kerja, niat nak bagi hadiah dekat cikgu, niat nak bagi hadiah dekat jiran, ambil lebih. Dan silakan hulurkan sumbangan jihad anda untuk kami, salurkan sumbangan anda untuk membantu saudara-saudara umat Islam di Palestin, untuk mereka meneruskan agenda perjuangan untuk mendirikan Palestin sebuah negara Islam yang merdeka dan mendirikan Masjidil Aqsa kembali ke tangan kekuasaan umat Islam insya-Allah. Di malam hari yang penuh keberkatan ini, saya menyeru seluruh hadirin hadirat, muslimin muslimat, kecil besar, tua maupun muda, untuk kita melaungkan kalimat takbir, membesarkan Allah. Semoga launan takbir yang bergemuruh, yang bergema dalam ruang musalla Masjid Al-Bukhari, negeri Pulau Pinang, Pulau Mutiara ini, sampai ke medan juang untuk membantu, menggerunkan dan menggempur musuh-musuh Islam di Palestin dan di Gaza insya-Allah. Launan takbir ini hendaklah dilaungkan sebanyak 3 kali berturut-turut dengan nada yang penuh bergemuruh insya-Allah. Takbir, takbir, takbir. Walillahil hamd. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.